balik rahmatullah ya. Jadi itulah perjalanan hidup kita ni dia akan berakhir lah ya. Jadi walaupun dunia ini masih lagi belum kiamat kan, tetapi sepanjang masa berlaku kiamat kecil. Ibu-ibu tahu apa dia kiamat kecil ya. Kiamat kecil ialah kematian kita lah ya. Jadi kita tak tahu bila tarikh mati kita. Semua itu di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal dan maut itu di sisi Allah. Tetapi ibu-ibu tahu siapa orang yang paling cerdik? Man aqyasan nas. Nabi pernah tanya para sahabat, siapa orang paling cerdik? Kalau saya tanya malam ni agak-agak siapa paling cerdik? Mungkin kita akan kata profesor-profesor di universiti kot orang paling cerdik kan. Alim ulama orang paling cerdik yang kita tahulah. Rupa-rupanya orang yang paling cerdik ialah orang yang sentiasa mengingati mati dan melakukan persiapan untuk kematian tersebut. Itu orang paling cerdik. Kan kita selalu ingat pada mati. Ingat pada mati itu sebagai satu permulaan. Jangan duk ingat je mati, esok mati. Tak boleh juga, belum cerdik lagi tu. Yang betul-betul cerdik ialah melakukan persiapan dah. Persiapan untuk kematian kita. Semua orang akan lalui ya. Kematian itu bukan syarat sakit. Berapa ramai orang yang sakit tak mati-mati dia. Kan yang sehat pula mati. Kan? Ada orang sakit ya Allah terlantar bertahun-tahun, koma berbulan-bulan, koma terlantar bertahun-tahun. Kan anak ambil cuti tahunan sampai habis berapa puluh hari, 35 hari, 20 hari habis cuti tahunan, balik jaga kan. Bergili-gili anak balik jaga lama bertahun-tahun, tak mati-mati. Tengok-tengok cucu yang umur 5 tahun yang mati dulu. Allah, maknanya bukan syarat sakit itu kematian, bukan syarat tua itu mati. Berapa ramai orang muda yang mati kan. Jadi itulah, semua orang akan lalui. Jadi dengan kita ingat pada mati tersebut, kan, ingat pada kematian, maka kita lakukanlah persiapan kita. Apa dia persiapan untuk kematian kita? Amal ibadah lah, amal soleh kita. Kita mulakan dengan taubat. Kita yang telah jadi YB. Saya ingat dalam ni pun ramai YB kan yang bersara. Yang bersara, ataupun ramai juga yang RTM. rehat makan apa rehat tidur makan. Dah tak ada kerja. Jadi Allah, di samping kita mengingati kematian, kita banyakkan amal ibadah lah. Mula dengan taubat lah. Selalu kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar tu jangan tinggal ya. Terjaga tengah-tengah malam, kan kita terjaga pukul 3 pagi, pukul 4 pagi ya. Terjaga kita. Bangun-bangun tu tadi banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mana-mana amalan wajib yang kita belum tunaikan, segeralah kita tunaikan kan. Mana-mana amalan sunat kan, sembahyang sunat, sembahyang duha, tahajud, sembahyang ba'diyah, qabliyah, itu kita perbanyakkan. Ngaji Quran, baca Quran kan, selalu banyak kan. Allah, Ustaz, nak baca macam mana Ustaz? Tak pandai nak baca. Masuklah apa nama kelas ni yang macam kita baca malam ni kan. Tadabbur Quran, kita baca 3 surah ramai-ramai. Sekurang-kurangnya kalau kita baca seorang, 3 surah tu 3 jam baru habis kan. Bila ramai-ramai ni semangat kita. Saling-saling kita dengar, ikut. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatannya. Tambahkan amal soleh. Dan seandainya kita ada kematian dalam kalangan keluarga kita, rakan-rakan kita, kan? Orang yang baru meninggalkan kita, perkara yang paling mereka kendaki daripada kita apa dia?
fastaghfiruhu lahu, hendaklah kita istighfarkan untuknya. Ya Allah, ampunlah dosa suami aku. Ya Allah, ampunlah dosa rakan-rakan aku. Istighfar untuk dia, maknanya minta ampun untuk dia. Allahumma ghfir lahu. Kalau tak reti nak baca yang panjang-panjang, baca yang tu pada okey. Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunlah dosanya, ya Allah. Kalau lelaki. Kalau yang perempuan, Allahumma ghfir laha. Yang lelaki, maghfir lahu. Yang perempuan, Allahumma ghfir laha. Kalau kita pandai nak ubah dia punya ganti nama lah. Ataupun Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunlah dosa mereka. Allah Ustaz tak reti lah nak tukar-tukar. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahuma. Tak cekap Ustaz, tak boleh nak. Tak apalah, belasah je Allahumma ghfir lahu pun tak apa. Allah faham, ya. Allah faham. Ataupun nak sebut Allahumma ghfir lahu tu payah. Dalam bahasa Melayu lah. Ya Allah, ampunlah dosa sahabat aku ni, ya Allah. Macam tu. Perbanyakkan istighfar untuk dia. Dan yang kedua, apa dia yang kita boleh buat? Katakanlah mak kita dah meninggal, suami kita dah meninggal, isteri kita dah meninggal. Kita buat amal soleh, kita sedekahkan pahala amal soleh itu pada dia. Contoh, kita pagi-pagi kita pergi sembahyang subuh, kan kita selalu masukkan dalam tabung surau RM10, RM20, RM1 kan. Ataupun sekarang main scan je kan. Bawa telefon tu dekat barcode, scan kan. Type RM20, RM10, sedekahkan. Dan niat pahala tadi kepada arwah, kan, mak kita, ayah kita dan sebagainya lah, ya. Jadi Allah, itu antara tanda ingatan kita pada mereka. Kalau itu untuk mak ayah kita, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, kan. Kalau itu untuk suami kita, mudah-mudahan kita menjadi isteri yang solehah, ya. Allah, jadi pada malam ini kita sambung sikit, ya ibu-ibu, ya. Kita sambung sikit je tentang satu ayat yang kita dah belajar lah sebelum ini daripada surah As-Saffat, ya. Surah As-Saffat, kita dah baca beberapa kali lah. Saya ingat surah As-Saffat ini, ya. Boleh nampak tak saya cuba share? Malam ni kita ambil satu ayat je. Ayat yang ke berapa tu? Yang ke 45. Ayat ke 45. Masih lagi berkisar tentang perbualan ahli syurga ni. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Allah, mudah-mudahan semua ini menjadi ahli syurga. Bila di syurga ni penuh dengan nikmat lah, kan. Penuh dengan nikmat. Segala-gala nikmat yang yang kita nak, semua kita akan dapat. Apa yang terlintas je ibu-ibu akan dapat. Apa benda ibu-ibu yang rasa nak sangat atas dunia ni yang belum dapat? Apa benda yang ibu rasa paling minat, paling suka atas dunia? Orang perempuan dia suka apa? Suka perhiasan, suka gelang emas, suka rantai emas, kan. Allah, nikmat dalam syurga berlipat kali ganda, kan. Lebih dari rantai emas kita akan dapat. Allah, mahligai di syurga, ibu-ibu, tiang dia daripada emas. Tiang. Kalau kita kata mahligai, takkan tiangnya satu je. Nak jadi mahligai macam mana? Istana macam mana? Tentulah tiangnya banyak, kan. Bayangkan satu tiang tu, rumah kita kalau ada tiang, kan, agak-agak berapa tan tiang, satu tiang tu. Rumah yang besar macam rumah ibu-ibu, banglo, villa, kan, ada banyak tiang. Agak-agak satu tiang tu berapa tan. Itu baru atas dunia, rumah kita, banglo kita je. Di akhirat lebih-lebih lagi mahligai kita, kan. Hari ni 1 gram emas berapa hari ni? Darab sendirilah. Itu ibarat, kita katakan perumpamaan. Allah, betapa nikmatnya. Dan antara nikmat orang syurga ni, dia boleh bersembang. Sesama ahli syurga bersembang, bercakap, bercerita. Allah. Kemudian salah seorang tu dia kata, aku dulu atas dunia ni ada kawan. Tapi kawan aku tu musyrik. Musyrik ni tidak beriman dah. Dan dah lah tidak beriman. Masa atas dunia seorang kawan, dia ahli syurga, dia ada kawan yang bukan ahli syurga, ahli neraka, tidak beriman.
Kemudian memperlekehkan dia yang beriman. Tak percaya hari kebangkitan. Dia pun ceritalah, dulu duduk berdebat dengan dia, duduk berbahai lah juga kan, kita duduk cerita, kita ni akan mati, kemudian kita akan dibangkitkan semula. Tak percaya dia, mana logik nak dibangkitkan macam mana, dah jadi tulang pun dah hancur kan. Kan, takkanlah nak hidup semula. Tak percaya dia. Akhirnya bila tiba di hari akhirat, Allah kan, diseksa di dalam neraka. Kemudian ahli syurga yang bersembang-sembang ni dia kata apa? Qala hal antum muttali'un? Salah seorang ahli syurga, kita nak pergi, kita nak pergi tengok tak dia dekat neraka tu macam mana? Allahu akbar. Rupanya antara nikmat ahli syurga ini, dia boleh melihat ahli neraka yang diseksa bersembang macam mana tu. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam syurga penuh dengan nikmat lah kan. Hari ni kan biasa orang perempuan dia suka bersembang. Selagi tak bersembang tu, ya Allah kan, tak boleh tidur. Jadi dalam syurga Allah boleh bersembang kan, boleh bercakap apa benda yang dia orang bercakap itu, Allah Taala a'lam. Mungkin dia bercerita tentang dulu atas dunia betapa susahnya untuk dia buat amal ibadah kan. Tahan juga buat amal ibadah, ingatkan sikit je pahala rupanya dengan belas kasihan Allah ke syurga dia. Jadi penuh dengan kenikmatan tersebut. Bersembang tu bukan sehari dua, berpuluh-puluh tahun ibu-ibu, kerana nikmat tersebut Allah ya. Jadi apa yang penting ialah kita berusahalah sedaya mungkin ya, untuk kita menjadi ahli syurga dengan melakukan amal ibadah. Untuk kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga dan banyak berdoa ibu-ibu ya. Kita masuk syurga ni pun bukan dengan amal soleh kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila saya bercakap dengan kawan-kawan ibu, ada juga yang bertanya, Ustaz, kan akak pernah dengar, acik pernah dengar, kata kan, ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah kata, aku melihat ramai penduduk neraka itu di kalangan kaum wanita. Macam mana pula Ustaz? Ya Allah. Iyalah ibu-ibu ya, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka pun, maaf bercerita ya, ramai juga orang perempuan. Dalam syurga pun ramai orang perempuan. Ramai tak ramai, ramailah, sebabnya seorang lelaki paling kurang dia ada 2 isteri. Marah pula bila saya cerita macam ni. Nak bagi tahunya bahawa dalam syurga tu ramai juga orang perempuan, tapi dalam neraka juga ramai. Ya Allah, kita pakat-pakat jaga diri sendiri ibu-ibu ya. Kemudian ada yang tanya kenapa, sahabat Nabi tanya kenapa ada juga dalam neraka tu. Antara sebabnya, yang pertama kata Nabi, wanita ini dia selalu kufur dengan suami. Kufur dengan suami maksud apa? Bukan kufur kafir tu, tidak bersyukur dengan pemberian daripada suaminya kan. Abang ni tak pernah bagi apa-apa dekat saya kan, tengok jiran sebelah tu kan, rantai ni rantai kan, rantai hui macam dia cerita kan. Tak bersyukur dengan suami pun antara ada tapi dalam ni tak adalah, dalam ni semua baik-baik kan. Tapi nak bagi tahu janganlah ada sifat kita ni tidak bersyukur dengan pemberian daripada suami kita kan. Terimalah seadanya. Bersabarlah dengan kerenahnya. Sabarlah dengan berdengkur dia. Kalau dia tak ada, sunyi juga kita kan. Jadi itulah. Jadi maksudnya bersyukur atas segala nikmat yang Allah bagi. Itu satu. Yang kedua, kenapa ramai sangat di dasar neraka ni? Baginda menyatakan bahawa ya Allah, antara banyak kesalahan kaum wanita ini ialah suka mencela. Mencela tu, macam mana kita mencela? Dengan lidah kita mencela, dengan tulisan kita mencela, kadang-kadang dengan bibir dia cuit-cuit, dia mencela. Dia tak cakap apa pun tapi mimik muka nampak mencela kan. Jangan kan, janganlah ya. Kerana itu merupakan antara sifat-sifat yang tak baik lah, yang boleh membawa kita kepada kesalahan ya. Jadi hari ini kita berusaha
Alaulah ada yang ini suka sangat mencela. Kalau pergi kenduri tu dia komen, ya Allah kan. Komen hidangan, komen nasi minyaknya, komen apa lagi, komen baik tak apa. Komen yang mencela tu kan, komen pelamin lah, komen apa, komen pengantin. Macam mana dia kata pengantin ni kan, yang si lelaki nampak handsome. Contoh. Pengantin perempuan, ya Allah. Cubalah, adalah tu. Jadi maksudnya kita kawal lah. Benda yang tak ada, benda yang tak ada faedah untuk pahala kita tinggalkan, kita diam kan. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda eloknya Islam seseorang itu dia meninggalkan benda-benda yang tak ada faedah baginya kan. Falyakul khairan aw liyasmut. Bila kita bercakap ni, cakap benda yang baik-baik je, ataupun kita diam. Jadi itulah, itu antara dua sikap yang tak baiklah, yang baginda Nabi sendiri sebut, ya, yang kita sama-sama cuba ikhtiar untuk elak lah. Yang pertama apa tadi? Tidak bersyukur dengan suami. Dan yang kedua ialah sifat suka mencela. Ini sebagai ingatan lah kepada kita semua. Tapi dalam ni saya percayalah, ramai orang baik-baik kan, dalam kehidupan seharian dibasahi dengan tasbih, dibasahi dengan zikir, dibasahi dengan membaca Al-Quran. Jadi lidah yang dibasahi dengan membaca Al-Quran itu, lidah yang terjaga daripada suka mencela, daripada lidah yang suka mengata dan sebagainya, ya. Jadi mudah-mudahan ni kita semualah, ya, kita semua berada dalam syurga besok, akan bersama-sama dengan seluruh ahli syurga, pasangan kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, dan kita menikmati segala nikmat yang ada di dalam syurga tersebut. Jadi saya kira santai-santai je lah malam ni, bukan tadabbur sangat pun, sekadar peringatan untuk saya dan kita semua, mudah-mudahan memberi manfaat lah, ya, kepada saya yang bercakap ini dan kepada kita semua, ya. Jadi saya kira cukuplah dulu, ya Opah, ya, untuk malam ini. Apa yang baik datangnya daripada Allah, yang terkurangnya secara bahasa adat dan adabnya disandarkan pada kelemahan diri saya. Saya minta maaf kalau ada perkataan-perkataan saya tadi mengguris hati ibu-ibu semua. Ini saya cuma bagi contoh. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Wallahu ta'ala alam. Saya serahkan balik kepada Opah. Silakan Opah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas tazkirah tadi. Apa-apa yang perlu kita ingat, perlu kita buat sebelum kita menghadapi kiamat kecil. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada para jemaah yang juga sama-sama telah membaca doa, membaca surat 3 surah tadi, dan juga doa untuk almarhum. Dan Ustaz, kita boleh tangguhkan dulu Ustaz. Untuk itu perempuan jangan lupa, ya, lepas ni kita akan ada surah Kahfi 10 awal dan 10 akhir, ya. Dan jangan keluar dulu, lepas habis Kahfi dalam 5-6 minit tu kita akan sembahyang Isya bersama. Okey, silakan Ustaz, silakan tangguh majlis kita pada malam ini. Okey, terima kasih Opah. Kita tangguhkan dulu slot saya lah pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.